Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, untuk pelajar tahun 5 malam ini, teacher decide untuk buat video penerangan. Ini bukan video topik biasa-biasa. Ini teacher terangkan macam mana nak buat latihan malam ni. Okay, disebabkan teacher rasa agak susah untuk buat video call dan internet pun kadang-kadang slow, ada masalah kan. So teacher decide untuk buat video, record terus. Dan dalam masa yang sama ni, teacher buat recording explanation untuk latihan malam ni. Right, so untuk modul baru kita bulan Ogos ni kita akan mulakan dengan unit 21. Dan malam ini kita hanya fokuskan kepada muka surat 57 dan 58 saja untuk tahun 5 So malam ini latihan kamu banyak menulis. Okay, banyak menulis. Latih diri menulis, mencari idea, menjana idea supaya mudah untuk kamu jawab soalan karangan nanti. Okay, sekejap Kalau tengokkan sebenarnya latihan malam ni senang je, tak susah pun. Okay, cumanya nak mencari idea menulis tu yang agak malas sikit kan. Okay, tak apa. Teacher akan bagi penerangan sikit supaya boleh bagi clue lah, orang kata petunjuk, idea-idea untuk kamu buat ayat kamu. Right, kita tengok muka surat 57 dulu. 57 ni dia nak kamu ceritakan macam lawatan lah. Kalau ni ibarat kamu pergi lawatan ke negeri Perak. So ada 4 tempat yang dilawati. Dia dah bagi maklumat, ada rangkai kata, frasa-frasa yang diberikan kat sini. Kamu hanya perlu susunkan semula benda-benda tu untuk menjadi satu perenggan lengkap. Perenggan dia bukan ayat, perenggan. Bermaksud setiap satu gambar tu ada perenggan dia. Okey, maksudnya setiap satu gambar tu satu perenggan. Okey, penerangan kamu untuk satu perenggan tu merujuk kepada satu gambar. Contohnya lah, dia ada bagi hari pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okay, hari pertama tu dia bagi menara condong Teluk Intan, menara jam, menuju tanda. Dekat sini kalau kamu perasan, dia sebenarnya nak kamu terangkan, describe lah orang kata, apa yang kamu buat semasa lawatan tu. Maknanya hari pertama melawat tempat apa, tempat tu sebenarnya pasal apa. Terangkan benda tu dengan lebih mendalam, tapi menggunakan maklumat yang dia berilah. Okay, kemudian yang kedua sama juga macam gambar pertama. Tempat tu kamu kena terangkan pasal apa, tentang apa sejarahnya. Kemudian yang ketiga dengan keempat ni, dia nak kamu terangkan destinasi itu, apa yang kamu boleh buat. Apa yang kamu apa aktiviti yang kebiasaannya dilakukan oleh pengunjung-pengunjung yang mengunjungi tempat tu. Okay, maklumat dia dah bagi cantik, siap dah. Tinggal kamu tambah-tambah sikit, jadikan dalam 2 ke 3 ayat supaya menjadi satu perenggan lengkap. Okay. Tu mudah je, senang je, dah bagi dah kat situ. Tinggal tambah, susun semula, guna orang kata idea baru kamu, sambil gunakan maklumat yang ada untuk jadikan dia perenggan lengkap. Satu gambar, satu perenggan. Dan setiap perenggan itu perlulah 2 atau 3 ayat. Tak ada satu, mesti 2 atau 3. Cantik 3 ayat. Okay, sebab dia dah ada bagi banyak maklumat kat sini. Alright, untuk muka 58 ni mungkin pening sikit sebab kamu nak kena fikir idea pasal apa setiap gambar ni sebenarnya. Okay, kalau kamu tengok, dia nak kamu catatkan maklumat mengikut urutan gambar yang kamu nampak ni. Okay, secara automatiknya kalau kamu tengok, gambar pertama ialah kejadian di mana seorang pelajar sekolah yang sedang berjalan pulang ke rumah dan ternampak sebuah dompet. Itu gambar pertama. Teacher dah cerita ni gambar ni pasal apa. So dia ingat apa yang teacher cakap ni, yang teacher terangkan ni, supaya kamu tahu nak letak gambar pertama tu isinya apa. Okay, ingat. Teacher explain balik terangkan balik. Gambar pertama, seorang budak lelaki, budak sekolah yang sedang berjalan pulang, terjumpa ataupun ternampak sebuah dompet. Ni gambar pertama. Kemudian gambar kedua, bila dia pulang ke rumah, dia menunjukkan kepada bapanya yang sedang membaca surat khabar tentang dompet yang dah dijumpai itu. Dia tunjukkan bapa dia dompet yang dah jumpa tu, dan dia ceritakan apa yang berlaku. Okay, kemudian gambar ketiga yang bawah tu okay, nampak kan bapa dia buka dompet tu, okay, untuk cari maklumat pemilik dompet tu siapa. Okay, so maknanya gambar ketiga ni bapanya
telah membuka dompet itu untuk mencari maklumat identiti pemilik dompet. Kemudian gambar yang terakhir, pelajar itu memulangkan dompet tersebut kepada tuannya. Macam mana dia tahu itu tuan dia? Sebab dalam dompet kan kita ada IC. Kita panggil IC ni apa? Kad identiti kan? Okay. So daripada kad identiti itulah kita tahu kepunyaan siapa dompet tu. Dompet tu milik siapa? Siapa pemiliknya? Okay. So dekat dalam ni nampak ni ada peta kan? Peta ni kita panggil peta minda apa? Peta alin. Okay, ini namanya peta alin. Jadi yang pertama ini ialah urut, nampak kotak pertama ni dia ada anak panah dia ke sini, lepas tu ke bawah. Right? Dia pergi sini. Lepas tu ke sini. Bermaksud kotak yang ini, yang pertama ini ialah penerangan kisah ataupun cerita untuk gambar pertama. Kemudian ikut anak panah, kotak ini untuk cerita gambar kedua. Kemudian anak panah dia tak ke bawah sini tau. Dia jalan panjang sikit menuju ke sini. Jadi bermakna kotak yang ini, kotak ketiga ni ialah di bawah ni ialah cerita untuk gambar yang ketiga. Dan seterusnya anak panah terakhir, kotak yang terakhir ni ialah cerita kamu berdasarkan gambar yang keempat. Okay, mudah je. Senang je. Yang penting susunan ni betul ya. Peta alin ni ingat, tengok anak panah ni ke mana. Maknanya kalau ini nombor gambar penjelasan gambar nombor 1, anak panahnya seterusnya untuk penjelasan gambar nombor 2. Ingat, disebabkan anak panahnya bukan terus ke bawah. Dia mengalir ke bawah dan masuk pula ke tepi ni. Bermaksud kotak yang bawah ni untuk penerangan gambar ketiga. Dan ini baru yang keempat. Okay? Alright. Senang je. Teacher dah terangkan pun. Teacher dah terangkan. So, kamu boleh buat sendiri. So, macam biasa, ada masalah, ada pertanyaan, boleh tanya dekat dalam buku. Teacher akan jawab. Okay, thank you.